Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasal ummah wa kashafal ghummah wa hadana ila siratillahil azizil hamid. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesihatan dan juga nikmat kehidupan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini sama-sama kita mensyukuri dua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi diberikan kepada kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita pohonkan nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, dan kita pohonkan hidayat bagi seluruh umat Islam seluruh dunia. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita masih lagi dalam Tanyalah Ustaz. Kita membincangkan topik-topik yang akan menghilangkan kekeliruan kita. Jadi insya-Allah hari ini perbincangan kita dalam topik akhlak, iaitu kerana mulut. Hari ini kita seling terlepas ataupun seling berkata-kata tanpa pengetahuan kita, ataupun kita suka bercakap-cakap mengenai perkara-perkara yang kita pun kadang-kadang kita tak pasti mengenai itu. Jadi insya-Allah kerana mulut hari ini perbincangannya akan dibentangkan oleh Al-Fadil Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunoh, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Niki. Jadi apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah Ustaz. Allah Akbar. Lama tak jumpa Ustaz ni. 2 tahun tu. 2 tahun. Masya-Allah. Rindu lah Ustaz. Ustaz, hari ini kita mengenai kerana mulut, akhlak. Cuma sebelum kita mula, saya ingatkan kepada penonton-penonton semua, sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kita di talian 18881677. Dan sekiranya nak bertanyakan soalan di Facebook kami, boleh ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa untuk kita kongsikan siaran langsung di Facebook, di media sosial kita, insya-Allah. Baik, kerana mulut hari ini Ustaz kita bincang. Sebagai mukadimahnya, perbincangan kita hari ini hala tujunya ke mana? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk hidayah, dia tidak akan sesat buat selama-lamanya. Amin. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang telah disesatkan kerana dia mencari jalan kesesatan, maka dia tidak akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Summa amma ba'. Kerana mulut badan binasa, kerana puluk santan binasa ke? Baik, kita mulakan kalam bicara Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Petikan daripada surah Al-Hujurat untuk kita sama-sama menghayati akan hala tuju tajuk topik yang diperbincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jauhkanlah kamu akan banyak daripada sangka, iaitu berprasangka di antara kamu, iaitu prasangka yang jahat, kerana bahawasanya setengah daripada sangka-sangka itu adalah satu dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib-aib orang lain, dan jangan mengumpat. Ini ada kaitan dengan mulut nanti. Setengah kamu akan setengahnya. Adakah kamu suka kamu makan daging saudaranya pada ketika dia mati? Maka benci kamu akan dia, iaitu perbuatan makan daging saudaranya itu pasti kamu benci, kata Allah. Oleh itu takutlah kamu akan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala itu sangat menerima taubat lagi sangat kasih sayang. Baik, dalam ayat ini
nak menceritakan kepada kita sangkaan yang buruk. Dengan sangka yang buruk itu menyebabkan kita akan berkata-kata, Man tu ada nampak ada kereta baru. Apa kerja dia dah 2 tahun tak kerja. Ini contoh kan? Contoh. Saya risau kan tu. Ini daripada perang sangka itu, zon itu yang menyebabkan mulut berkata-kata. Kalau andainya berkata-kata yang baik, alhamdulillah. Sebab mulut ini juga yang akan berzikir kepada Allah. Dan mulut ini juga dia akan membenci Allah dan tidak mentaati Allah. Iaitu apa yang dilarang dia buat juga. Maka dalam ayat ini Allah nyatakan dengan jelasnya, ijtanibu, jauhkan. Jangan sekali-kali kamu berprasangka sesama kamu. Kerana bila berprasangka, dia akan bawa kepada perkataan, tuduhan, fitnah dan sebagainya. Begitu juga jangan mencari aib-aib. Maknanya kalau ada keaiban seorang itu, patutnya kita bukan kita kata nak selindung dia daripada disebut sebagai pesalah, tetapi jangan kita membongkarkan segala keaiban dia itu dengan semata-mata untuk memalukan dia dan sebagainya. Kerana siapa yang menutup aib seorang saudaranya di dunia, pasti Allah akan tutup aib-aibnya nanti di akhirat. Sudah pasti man ada aib malunya, saya pun ada. Kalau Allah buka hijab, kalau Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijab aib-aib manusia, nescaya tidak ada manusia itu menghormati akan yang lainnya. Allah. Kerana setiap manusia itu pasti akan melakukan kesalahan, kesilapan dan sebagainya. Mungkin semalam kita buat silap, mungkin kemarin, mungkin minggu lepas, mungkin tahun yang lalu. Pasti dan pasti ada. Apa saja yang kita buat itu akan menjadi satu kesalahan. Kerana kullu ibn Adam khata'un. Setiap anak Adam itu ada salah dan silapnya. Wa khairul khata'un tawwabun, dan sebaik-baik orang yang buat salah itu ialah tawwab. Tawwab maksudnya dia kembali semula kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dia. Jadi Allah sebut sini berkaitan dengan mulut, berkaitan dengan prasangka dan sebagainya. Adakah kamu suka memakan daging saudaramu sendiri? Allah tanya kemudian Allah jawab, fakarihtumu. Nescaya kamu tak suka makan daging saudara kamu sendiri. Allah telah jawab. Maka kerana itulah bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah suka, sayang kepada mereka yang takwa ataupun yang bertaubat, kerana Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Jadi insya-Allah pada pagi ini tajuknya kerana mulut, tetapi bukan kerana mulut yang nampak tetapi sebenarnya di dalam mulut yang nampak itu ada satu pedang yang begitu berbisa yang dinamakan sebagai lisan. Lidah itulah yang begitu bisa, ia akan menusuk kalbu. Maksudnya dengan kata-kata itu boleh menyebabkan kita akan renggang hubungan suami isteri, mungkin keluarga, mungkin jiran, tetangga. Kerana apa? Kerana perkataan. Baik, itulah pepatah Melayu telah menyebut tadi, iaitu kerana mulut badan binasa. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Itu jadi perang bercincang kan. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan huraikan mengenai penjagaan lidah kita sebagaimana telah disebut oleh alim ulama kita, untuk kita menjaga hifzul lisan, menjaga lidah kita daripada menuturkan benda-benda yang keji, apatah lagi mengkhianati kepada saudara kita sendiri, insya-Allah. Jadi itu perbincangan kita, kerana mulut badan binasa. Itu tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, hari ini banyak yang binasa kerana mulut kita, lidah yang tajam. Jadi insya-Allah kita nak ambil satu soalan daripada Facebook, daripada Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, apakah 2 perkara yang boleh membawa kita ke syurga dan 2 perkara yang boleh membawa bencana dan ke neraka? Allah Subhanahu Wa Taala, apakah jawapan baginda Nabi SAW? Jadi ada orang tanya zaman dulu kepada Rasulullah SAW, ada 2 perkara Ustaz. Yang pertama, 2 perkara membawa kita kepada syurga, yang 2 perkara lagi membawa kita kepada neraka. Apa dia Ustaz? Silakan. Baik, ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang periwayat hadis yang paling banyak meriwayat hadis di antara sahabat alaihi wassalatu wassalam ni. Bila ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ada jalan ke syurga dan jalan ke neraka. Banyak manusia yang pergi ke neraka dan banyak manusia pergi ke syurga dengan jalan ini. Maka kata Nabi SAW, jalan ke syurga itu ialah taqwallah. Takwa Allah, itu bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah ini bukan takut semata-mata, tapi takwa Allah ini takut kepada Allah dalam erti kata kita melakukan apa yang Allah perintah, tinggal apa yang
dilarang. Sebagaimana kalau hari Jumaat kan khatib sebut ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang dilarang. Sebab ramai di kalangan kita buat yang diperintah boleh, tapi tinggal yang dilarang tu susah. Dia sembahyang tapi masih umpat orang. Dia sembahyang tapi masih lagi keji orang. Dia sembahyang masih lagi dalam hatinya rasa benci, rasa nak marah. Kebetulan hari tu imam baca panjang. Imam pun teringat hari tu nak baca pulaknya hari Jumaat baca Al-Muluk kan. Oh, nak baca Al-Muluk, dia dah kalut nak keluar, nak pergi ke mana-mana. Dalam hati dia menyumpah, imam ni aku nampak kecil besar, aku terajang juga kan. Maknanya buat baik dah pergi masjid tu baik sebenarnya, dengar tazkirah, dengar khutbah, tak tidur dah ni. Tapi ada lagi yang perbuatan yang nakal itu belum dapat dibuang. Sebab tu takwa ni bukan benda senang. Senang untuk diucapkan tapi susah. Sebab buat yang diperintah, tinggal yang dilarang. Yang tinggal yang dilarang ni payah. Yang lepas tu kita bicarakan hari ni mengenai akhlak itu kerana mulut ni. Kita dah buat baik tapi payah nak tinggal akan kata orang, keji orang, umpat orang. Sebab itu jalan ke syurga kata Nabi SAW-nya ialah taqwallah. Buat yang diperintah, tinggal yang dilarang. Takwa ni macam ni lah. Kalau seorang itu ada sakit kecil manis sebagai contoh, dia makan ubat tapi waktu yang sama dia tidak berpantang. Bila nak sembuh takkan sembuh. Dia bila dia makan ubat kemudian dia berpantang, insya-Allah cepat sembuh. Begitu juga nak jadi takwa. Takwa ini akan terjadi bila kamu buat apa yang Allah perintah, waktu yang sama kamu tinggal apa yang dilarang. Jadi takwa. Makan ubat tapi tak pantang. Air air manis tu, air gula tu minum 1 jak, 2 jak kali minum. Macam mana? Teh tarik. Uish, dialah mula-mula sekali. Buat teh tarik. Special buih lebih, madu lagi tambah. Contoh dia. Takkan terhasil. Maka jalan nak ke syurga ialah kamu takwa kepada Allah. Apa yang Allah perintah, kamu lakukan. Apa yang Allah larang, kamu tinggalkan. Satu. Yang kedua, Nabi SAW menyebut wa husnul khuluq. Jalan keduanya ialah husnul khuluq, iaitu memperelokkan akhlak. Sebab tu alim ulama kita, Imam Malik sendiri belajar akhlak saja 18 tahun. Masya-Allah. Belajar akhlak sebelum dia belajar ilmu. Sebab apa? Sebab kita susah untuk berakhlak. Kita boleh segi sembahyang tapi apabila kita berbicara, kita susah nak jaga akhlak. Kadang kita berbicara dengan jiran, dengan rakan pejabat kita bagus, cantik ya. Tapi bila kita berbicara, bercakap dengan anak-anak, dengan isteri kasar. Aku dah keluar bahasa aku dengan begitu kasar. Aku tak pernah jumpa orang kau macam ni. Nasib aku ya Allah, aku nampak kau kecil-kecil engkau ni masak masin. Memang kau keturunan kau memang keturunan tak ada masin. Habis sebut keturunan tu man. Kasarnya bahasa, kamu kata kamu sayang Rasul, tapi kamu kenapa tak ikut Rasul? Rasul bercakap dengan isteri, bercakap dengan anak-anak, bercakap dengan jiran-jiran, menyebabkan orang akan terpesona. Itu akhlak. Akhlak Nabi SAW menyebabkan selepas baginda wafat pun ada lagi Yahudi di Madinah ketika itu Islam di tangan para sahabat khalifah. Sebab apa? Sebab dia teringat akan kebaikan yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah kan, Nabi berjalan pergi masjid, Yahudi itu meludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seranah Nabi, sumpah macam-macam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang je. Sehinggalah makcik itu, Yahudi itu sakit. Nabi tertanya-tanya, wahai sahabat, mana pergi yang makcik yang selalu duduk kat sini kat simpang ni, yang selalu duduk maki marah kat aku ni? Dia sakit ya Rasulullah. Rasulullah cari buah-buahan untuk pergi ziarah dia. Dan akhirnya sekali dia mengucapkan la ilaha illallah annaka Muhammad Rasulullah kerana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang akan nampak kita baik dengan akhlak, bukan sebab sijil yang kita ada, tak. Akhlak kita itu akan diukur. Kita duduk dalam satu apartmen sebagai contoh, kita ada sijil, kita ada profesor mungkin, kita ada PhD mungkin, master mungkin dan sebagainya. Tetapi akhlak kita tak ada. Kita masuk dalam list sebagai contoh, nak bagi salam pun susah. Sedangkan orang dalam itu ada 4 orang. Di luar tu kamu yang bertitle tadi, kenapa kamu tak bagi salam kepada yang 4 orang, sedangkan Islam kata yang sedikit bagi kepada yang ramai? Dah. Sebab apa? Sebab kamu tak jaga akhlak kamu. Orang akan pandang. Bila orang panggil gotong royong sebagai contoh, engkau cukup liat untuk turun sama-sama gotong royong, sedangkan bangunan yang sama.
Satu. Yang kedua, kalau kau tu tak turun, hantarlah kuih muih. Tak juga. Hantarlah mineral water ke apa ke. Tak juga. Maknanya orang akan tengok akhlak. Biarlah kita, keberadaan kita dalam masyarakat itu, ada kita memang sangat-sangat dihargai. Tiada kita memang dirasai. Maksudnya, dalam tanyalah ustaz contohnya, Man, tak ada iman ni. Sepi lah. Nak kena dia ada contohnya. Ataupun, nak kena ada Ustaz Niki lah. Kalau tidak, tak seri lah. Contohlah. Mana wujudina. Adanya kita itu dihargai. Bukan wujudihikal adam. Ada dengan tak ada sama aja. Siapa teman? Sama aja. Kalau tak ada sini, ada pun menyusahkan. Tak ada lagi baik. Siapa ada masyarakat macam tu memang ada. Sebab apa? Sebab akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi SAW menyebut, aku dibangkitkan ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya, kita dah ada akhlak tu. Cuma lagi kita tak tacap dia, tak perelokkan dia dan sebagainya. Maka Nabi datang SAW ini untuk menyempurnakan akan akhlak itu. Kita ada dua lagi, iaitu jalan ke neraka. Jadi jalan ke syurga, jalan ke neraka. Jadi kita berehat dulu Ustaz, insya-Allah boleh. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, ada dihargai, tak ada dirindui. Ini yang kita nak kejar ke akhlak sebegini. Jadi insya-Allah kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Tahun Imam Malik belajar akhlak. Ini satu yang kita cemburui dengan ulama-ulama terdahulu. Kita mungkin maju dari segi teknologi, tapi mereka maju dari segi akhlak dan juga adab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, hari ini perbincangan kita mengenai mulut, kerana mulut. Jadi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Nik Kamarudin Yuno. Sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kita ataupun ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3, untuk bertanyakan soalan. Jadi saya terus kepada Al-Fadil Ustaz mengenai, tadi Ustaz ada ceritakan dua jalan ke syurga. Sekarang kita nak dengar pula dua jalan ke neraka. Allah wa'iyyazubillah. Fadhal Ustaz. Kemudian disambung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa su'ila an aksar ma yadkhulun nar. Ditanya mengenai kebanyakan manusia masuk neraka ini kerana apa? Yang tadi kerana masuk syurga kerana takwa dan juga kerana husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang ini pula bagaimana ke neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala al-fammu wal faraju. Al-fammu wal faraju. Al-fam yakni mulut. Nak tunjuk tak apa ni dalam ni. Mulut. Mulut itu maksudnya lidah. Kemudian al-faraju iaitu kemaluan. Dua jalan ini yang menyebabkan manusia itu mudah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW sabdaannya yang lain, jagalah kamu akan jufan, dua rongga. Nabi suruh jaga, berhati-hatilah kamu dengan dua rongga. Rongga yang pertamanya ialah rongga yang dinamakan sebagai fam, mulut, dan jagalah yang keduanya iaitu al-faraj, iaitu kemaluan. Sebab manusia akan binasa kerana mulut. Cakap, fitnah, mengumpat, keji, ngadu, semuanya di mulut. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bila di hari kiamat nanti disebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Atas dunia sekarang ni, mulut boleh berbohong, tangan telah mencuri. Allah. Tangan telah tampar orang, khianat orang. Tapi mulut kata, aku tak buat, bukan aku yang buat. Mulut masih lagi dapat berbohong. Kaki pergi ke tempat maksiat. Mulut kata, tak, dia tak pergi tempat maksiat tu, dia kebetulan sahaja. Mana mulutlah segala-galanya. Mulut akan boleh pusing cerita, boleh buat benda ni, boleh pergi ke mahkamah, boleh menyebabkan orang kata yang tak bersalah jadi bersalah, yang bersalah jadi tak bersalah. Sebab tu saya selalu ingatkan kawan-kawan saya yang pergi kepada medan guaman, tolong hati baik-baik. Jangan jadikan benda yang salah tak salah, yang salah jadi salah tak salah. Terbalik. Maksudnya kalau betul-betul dia salah, salahlah dia. Kalau tak, aku peguam, aku kena backup aku punya anak guaman kan, sebagai contoh. Tetapi sekiranya memang clear dia menceritakan akan kebenaran dia yang buat kesalahan berkenaan, kenapa kamu nak defend dia? Aku peguam dia tak boleh.
Tapi kamu kena ingat, kamu peguam di sini tapi peguam Allah Subhanahu Wa Taala kamu kena ingat. Itu kaedah dia jadi mulut inilah yang akan mencarut, mulut ini akan menipu, mulut ini akan berdusta dan sebagainya. Sebab itu disebutkan tadi al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, iaitu hari pembalasan ini, aku akan kunci, khatam, aku akan tutup mulut. Mulut tak boleh bercakap. Maka yang bercakap wa tashhadu arjul, kaki-kaki mereka akan berkata, ya Allah, kaki ini pergi ke lembah maksiat, ya Allah. Kaki ini yang pergi melakukan dosa, ya Allah. Kaki ini yang pernah menendang ibu dan bapa kami dulu, ya Allah. Kaki ini akan bercakap arjun bima kanu yaksibun. Apa yang kita buat pasti akan bercakap. Tangan akan bercakap, mata akan bercakap, mulut akan bercakap, telinga akan bercakap. Jadi sahabat-sahabat, ibu ayah yang berada di depan TV pada ketika ini, mata yang sedang menyaksikan Ustaz Niki dan Eman dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini, biar tahu jangan keliru, 8 bulan 2021 sebagai contoh. Sebagai contoh. Maksudnya dia akan bersaksi dapat, ya Allah, pada sekian hari aku telah menonton, kadang aku mengantuk tapi aku tahan juga, aku nak dengar apa kerana mulut ini apa yang binasa, apa penyebabnya. Rupa-rupanya mulut yang ada ini bisa rupanya. Mulut ini juga akan bawa ke syurga kerana baca Quran, zikrullah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mulut ini juga akan membinasakan diri kita kerana apa? Kerana kita buat apa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jalan ke neraka kebanyakan manusia disebabkan oleh mulut-mulut mereka, oleh lidah-lidah mereka. Sebab itu ayat itu Allah kata aku akan kunci mulut mereka di hari kiamat nanti, pada hari perbalasan. Kamu tak boleh lagi nak berdolak-dalik ataupun nak menipu dan sebagainya. Dan yang keduanya ialah al-faraj, iaitu hendaklah kamu menjaga kemaluan kamu, iaitu kamu letaklah dia pada tempat yang sesuai ataupun tempat yang mana telah diakadkan, iaitu kepada isteri-isteri kamu. Mana bila kita jaga mulut dan juga jaga faraj kemaluan, insya-Allah kita akan selamat daripada azab sengsara neraka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahu akbar. Bila kita baca balik ni, bukan sahaja ustaz cerita tadi, bukan sahaja neraka, tetapi dua perkara ini menyebabkan kita rosak dunia. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, kita nak ambil pemanggil yang bertuah pertama pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Sungai Buloh. Ya, saya. Okey, soalan saya ada dua ringkas. Yang pertama, Ustaz, adakah disebabkan kerana mulut boleh menjadi dalam golongan orang-orang munafik? Yang kedua, kerana mulut juga, bolehkah kawan yang baik dapat membantu kita di akhirat kelak? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Ismail atas soalan berikan. Soalan pertama, Ustaz, bolehkah mulut ini jadi kita seorang munafik? Yang kedua, bolehkah mulut ini membantu kita di akhirat nanti? Silakan. Okey, kita bila sebut munafik ini, kita teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan alamatul munafik salasatun. Tanda munafik itu ada 3. Tanda munafik, maksudnya ciri-ciri munafik kepada manusia itu ada 3. Yang pertama, iza haddasa kadzaba, dah ada dah. Apabila dia berbicara, dusta je bicaranya. Allah. On the way je, man. Telefon, man. Kau kat mana, man? Ni nanti aku nak booking makan untuk kau ni, nak buka puasa bagi contoh kan. Kejap-kejap on the way. Tapi sebenarnya dia bukan on the way. Dia berada di Shah Alam, nak sampai ke Putrajaya sebagai contoh. Dia bukan on the way dalam perjalanan, tapi dia masih lagi baru bangkit daripada tidur, lepas sembahyang asar, baru nak sembahyang asar. Silap-silap baru pakai barang dalam je kan. Silap-silap. Tapi oleh kerana terbiasa, iza haddasa kadzaba. Kenapa kita nak biasakan macam tu? Kita cakaplah betul, Allah, ini minta maaf lah, aku tertidur tadi ni, aku baru sedar ni. Macam mana kau nak tunggu aku ke macam mana? Ataupun kau terus ke restoran tu, kau tempah aku lah, bla 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 kan, sebagai contoh. Kenapa kita nak, memanglah dengan niatnya ialah niat untuk hati kawan tu tak terasa lah sebab lambat kan. Tapi matlamat yang kita buat tu betul, tapi tidak menghalalkan cara, tak boleh nak menipu. Bagi tahu betul lah, aku minta maaf lah, aku terlewat, aku. Kenapa kita menggunakan kata on the way? Itu biasa yang kita guna sahabat-sahabat semua. Jadi mulai hari ni jangan guna perkataan on the way kalau kita belum on the way betul-betul.
Sebab itu ialah tanda munafik. Hadas akal sabar. Dah terbiasa dengan menipu. Terbiasa. Lebih-lebih lagi kalau kita mengajar anak-anak kita kan. Jangan sekali-kali kita ajar tipu. Sebagai contoh, Man ada anak dah? Ada, alhamdulillah. Ada besar? Dah besar 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ni dia tengah mengikut ni. Contoh, Man lagi kerja sebagai contoh kan. Mungkin tak berlaku pada Man, ini sebagai contoh saja. Dia pun nak ikut kan, nak pergi kerja pagi-pagi. Kalau dia makin awal nak ikut. Abah panggil daddy kan, daddy. Bukan. Baba, Nana nak ikut. Tak boleh Nana duduk kat rumah. Kejap lagi Baba bawa balik aiskrim. Dia nunggu. Anak ni dia akan tunggu dengan aiskrim coklat. Dia pun tunggu. Sehinggalah terlena. Kita terus datang ke pejabat. Malam baru kita balik. Balik Nana, anak kita dah tidur. Besok pun sama juga dia akan ikut. Akhir sekali, dia akan tertidur di pintu, di gerai tu. Kemudian pembantu rumah kita, bibik pun angkat. Begitulah. Maka sedari dia kecil, dia telah menanam dalam kepala dia, pemikiran dia itu, bahawasanya Baba cakap aiskrim, Baba cakap coklat, Baba tipu. Baba aiskrim, Baba coklat tipu. Baba aiskrim, Baba coklat, Baba tipu. Dalam kepala tersemak daripada kecil umur 3 tahun sehingga dia umur belasan tahun. Maka tidak mustahil kepada ketika dia berusia 19 tahun, 18 tahun ketika SPM dan sebagainya. Dia kata, Baba, hari ini ada tuition. Tapi dia tak pergi tuition. Dia pergi tengok wayang mungkin, dia pergi main bowling dengan kawan-kawan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia, dalam kepala dia, kita pernah menipu dia. Sebab tu bila kita bercakap-cakaplah dengan benar. Kenapa kita nak kona, untuk apa sebenarnya? Itu tanda orang munafik. Ingat, al-munafiq fi darki asfali minan nar, akan berada di bawah sekali pada neraka. Ingat, yang kedua, iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia mungkir janji dia. Jangan. Maka kes tadi pun sama juga, dia bohong ke anak dia mungkir janji dan sebagainya. Dah 2 masuk itu. Kemudian wa iza tumina khana, apabila diberi amanah, dia khianat kepada amanah. Allah beri amanah kepada saya itu untuk menyampaikan ilmu kepada sekalian manusia. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tahun 2012. Saya cakap betul, saya berdoa kepada Allah Taala, ya Allah, aku nak berdakwah dengan ilmu yang aku ada yang sedikit ini untuk dikongsikan kepada masyarakat Malaysia seluruhnya, ya Allah. Saya berdoa tahun 2012. Dan tahun itu juga saya dipanggil oleh TV3 untuk test untuk rakaman Tanyalah Ustaz. Saya ingat gitu. Bila rakaman semua sekali boleh masuk. Selepas 2 kali episod ke 3 kali di offer untuk live. Tanyalah Ustaz. Saya syukur kepada Allah Ta'ala sebab ilmu saya yang Allah amanahkan tu saya dapat sebarkan, sebar luaskan kepada semua orang. Sama ada nak beramal ataupun tidak, bahasa kamu kata up to you lah. Up to you kan. Maksudnya situ ialah saya minta amanah itu sebab kalau ikut dari segi logik kiraan di atas kertas, saya tak mampu untuk lanjutkan pelajaran saya ke Mesir. Ibu ayah hanyalah seorang petani sahaja. Memang tak ada selit gaji, tak ada duit pendapatan yang ini, tapi Allah punya kuasa. Sampaikan saya di sana 4 tahun cukup, saya balik dan bekerja dan sebagainya. Saya dapat menyampaikan dakwah kepada yang lain. Kenapa? Kerana amanah. Iza tumina khana. Kalau saya tak sampaikan amanah, saya khianat. Saya khianat kepada ilmu yang diberikan kepada saya. Man pun sama juga, ada ilmu. Kalau ada disimpan ilmu itu, kitmanul ilmi mal'un. Siapa yang menyembunyikan ilmunya itu dilaknat. Allah. Sama ada dia pandai, dia tak nak mengajar. Dia tahu tapi dia tak nak mengajar. Dia nak simpan. Tak boleh. Kemudian dia mengajar, kena beritahu yang benar. Qulil haq walau kana murran. Nyatakanlah kebenaran itu, walaupun kebenaran itu memang pahit untuk dinyatakan. Susah nak bagi tahu. Bagi tahulah. Kalau ada yang contoh kawan kita yang mendedahkan aurat sebagai contohnya, maka pertama mungkin kita doakan. Mungkin kita beli hadiah hari lahirnya dengan beri telekong dan sebagainya dengan hati yang tulus ikhlas. Ya Allah, aku bagi telekong ataupun tudung ini supaya kawan aku ini, rakan sepejabat aku ini menjaga aurat dia. Kerana nanti apabila seorang itu mendedahkan aurat, di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Allah. Semua manusia telanjang, tetapi para nabi, para rasul ditutup oleh kain kain-kain, diselimutkan oleh para malaikat. Termasuk juga mereka yang menutup aurat masa hidup dahulu. Sebab itu wahai ayah-ayah, wahai abah, baba-baba di luar sana. Saya tak sebut ibu, saya sebut abah. Sebab abah ada kuasa. Abah ada kuasa untuk jaga anak, jaga isteri, lindung dia. Jangan kita rasa kita selamat. Kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Allah kaitkan terus, qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Begitu juga dalam SOP sekarang dalam musim pandemik ini.
kita jaga kita. Maksudnya kita jaga diri kita dan kita jaga ahli keluarga kita. Allah pasti akan jaga kita. Ingat itu akidah tu. Jangan kita kita jaga kita, Allah tak ada. Jangan, salah. Kita jaga kita, Allah akan jaga kita. Kenapa? Kita jaga SOP, kita jaga kebersihan, kita jaga semua itu, pasti Allah jaga kita. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu bantu Allah, pasti Allah akan bantu kamu. Maka ini kaedah pembantuan untuk membantu dan sebagainya. Maka tanda munafik itu Abang Ismail Sungai Buloh, maknanya betul lah. Cakap dusta itu sebahagian adalah salah satu tanda di antara tanda munafik. Ada soalan yang kedua, adakah orang yang bercakap benar ini boleh tarik kita? Begini. Dalam syafaat itu, syafaat besar ialah syafaat Nabi SAW. Adapun syafaat kawan-kawan yang baik, guru-guru kita, mereka akan menjadi orang panggil orang tengah. Orang tengah, orang broker. Mana dia pemudahkan. Contoh, bila dia guru kita sebagai contoh, ataupun orang yang berakhlak mulia, Nabi SAW suka kepada orang akhlak mulia ni. Maka orang ini akan rapat dengan Nabi. Bila rapat dengan Nabi, kita jauh sebab kita suka cakap ke orang dan sebagainya. Maka dia sebut, ya Rasulullah, ini kawan saya, namanya Nik Kamarudin. Dulu dia TV3 tu, ceramah TV3. Tapi ada juga dia umpat orang, dia kata ke orang kan, dan sebagainya. Jadi saya, dengan mulut tadi, dia akan recommend supaya saya dipermudahkan hisab dan sebagainya. Maksudnya, orang yang berakhlak mulia, orang yang soleh, guru yang baik, semua itu sebagai panggil syafaat kecil untuk bawa kepada syafaat besar, insya-Allah. Oleh kerana itu, berkawanlah mereka dengan mereka yang berakhlak baik, insya-Allah kita akan jadi baik. Masya-Allah. Ini kelebihan kita berkawan dengan orang soleh, orang alim, orang baik. Kita pun dapat kopi akhlaknya dan juga kita dapat bantuan di akhirat nanti, syafaat yang kecil, kata Ustaz. Jadi insya-Allah kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Biar tahu jangan keliru. Kerana mulut ni, badan kita boleh binasa. Mulut di dunia ni bebas, tapi di akhirat nanti kita terkunci mulut ni. Jadi insya-Allah mulut ni kita kena jaga baik-baik. Tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, kerana mulut hari ini perbincangan kita. Jadi saya ucapkan terima kasih buat sahabat penonton semua kerana sudah 1 jam bersama dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Jadi insya-Allah kita akan terus perbincangan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz mengenai topik kita pada hari ini. Saya terus kepada Facebook daripada Izzara Zulaikha. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana bagi yang bersikap ghibah, menuduh sesuatu perkara tanpa usul? Sekiranya dia sedar kesilapannya, apakah ia perlu menjelaskan kepada semua yang telah diceritakan keburukan tersebut, atau memadai hanya diketahui orang yang difitnah itu sahaja? Ini satu soalan yang bagus, Ustaz. Mana kata ghibah ini, suka menuduh, kadang-kadang bila dah tahu tu, apa langkah seterusnya? Ya. Silakan. Baik, inilah masalah-masalah yang lahir daripada hati kita sebenarnya. Kita nak tuduh orang, kita nak umpat orang, kita nak keji orang. Sebenarnya, hati kita memandang rendah kepada orang tu. Kita tak pernah kata mak kita tak pernah tuduh ayah kita tak pernah tuduh orang-orang yang kita sayang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab hati kita sayang kat dia. Jadi, orang yang kita tuduh, kita umpat dia, sebenarnya kita rasa kita lebih hebat daripada dia. Oleh kerana kita rasa kehebatan itulah yang Allah sangat murka kepada orang yang suka takabur, orang yang suka riya, sum'ah, ujub dan sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis kursi, al-kibriya'u ridai wa man yarda'u biridai la hatamtum fi jahannam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi ini. Allah menyatakan al-kibriya, kesombongan itu rida. Rida ni ialah selempang. Selempang Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang berselempang, yardau, siapa yang memakai ridak kesombongan tadi, kibriya,
aku akan humban dia dalam neraka Jahannam. Allah. Kerana kebesaran, kehebatan, semua itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita, sebab kita rasa kita hebatlah, kita tuduh orang itu. Sebab kita rasa kita berilmu lah, kita kata orang itu jahil. Sebab kita rasa kita ada selembar master, PhD dan sebagainya, kita meremehkan orang yang hanya BA saja. Orang yang BA honors pula mana sini atau perendah kepada orang yang BA yang tanpa honors, kan? Sebagai contoh. Ini sikap ghibah ini, maka dia masuk dalam golongan kita yang telah macam makan daging saudaranya sendiri. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu berlaku ghaib ataupun menuduh ataupun mengumpat, mengeji dan sebagainya di antara kamu. Baik. Apabila hubungan kita dosa, hubungan kita dengan manusia, maka rukun atau prasyarat taubat itu bertambah. Kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalkan, menyesal, berazam. Tinggalkan, menyesal, berazam, tak akan ulang lagi. Ya Allah, aku telah melakukan kesilapan kepada Engkau, ya Allah. Aku bertaubat kepada Engkau. Dah, tinggalkan. Kemudian aku menyesal. Ya Allah, menyesal aku, ya Allah. Tak sepatutnya aku buat begini-begini. Kemudian berazam, aku bertekad, aku tak akan ulang lagi, ya Allah, perbuatan ini. Tetapi apabila berkait dengan makhluk, dengan manusia, kena tambah lagi. Satu rukunnya, iaitu memulangkan semula haknya. Jadi ulama menyatakan memulangkan hak itu sama ada hak maruah ataupun hak kebendaan. Kalau dia mencuri, pulangkan balik harta curian. Kalau dia melibatkan muruah, dalam persoalan yang melibatkan muruah. Muruah itu sehingga dia paparkan di media sosial sebagai contoh, akan benda yang tak sepatutnya, maksudnya benda itu tak berlaku pun, tetapi dia memaparkan. Ataupun benda berlaku tapi dia sengaja nak exposekan supaya semua orang tahu dan dengan niat untuk memalukan dia. Maka dia ketika itu dia wajib meminta maaf, mohon maaf dengan individu. Kemudian dia kena declare, bagi tahu yang sebenarnya. Kalau media masa, dia perlu masuk dalam media masa, dia masuk dalam media masa. Kalau beliau dia bayar, dia ada akhbar, bayar satu ruang untuk memohon maaf, menceritakan perkara yang sebenar, ceritakan. Kena bagi tahu. Sebab dia seumpama dengan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada bunuh. Bunuh, saya bunuh, mama mati. Selesai masalah. Kapan, habis. Tetapi, kalau saya fitnah, man tak mati. Bagaimana dengan anak-anak yang ada? Isteri dan sebagainya. Nak pergi pejabat, dia rasa malu kan apa? Laki kau ambil rasuah itu. Benda tidak ada improvement. Adakah dia rasuah ataupun tidak? Anak-anak pun sama juga. Dia pergi ke sekolah. Bapa hang masuk TV tu kan. Tapi bukan tanyalah ustaz. Rasuah. Padahal itu satu fitnah sebagai contoh. Dia hanyalah fitnah semata-mata. Maka dia akan membuatkan orang itu akan rasa terhina, dia akan rasa down, menyebabkan dia stres, tekanan dan sebagainya. Ini yang dikatakan sebagai dosa yang melibatkan manusia. Maka wajib dia minta dengan individu dan juga kalau perlu sebar akan kebenarannya, maka sebarkanlah supaya masyarakat ataupun siapa pun juga akan kembali untuk mempercayai individu yang kita fitnah ataupun yang kita umpat, yang kita kata, yang kita keji. Itu keadaannya. Kalau tidak, kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul mahsyar nanti. Allahu Akbar. Bukan sikitnya kerja tu tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Kerja yang besar tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita nak ambil satu lagi pemanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur Hayati Ismail sini, Kak Iyad dari Rawang. Ya, teruskan Kak Iyad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Soalan Kak Iyad, setengah dari kita suka mencipta kontroversi dengan membuka aib sendiri. Tetapi apabila ditegur oleh ustaz-ustaz yang terkadang bunyi dakwah tu macam dakwah sentap sikit Ustaz. Dan ada netizen yang komen kata tak payah Ustaz, kita doakan dia diberi hidayah, sedangkan kubur masing-masing ada yang jawab macam tu Ustaz. So Kak Iyad nak minta nasihat pada Ustaz, macam mana untuk kita menjauhkan diri daripada kita terlibat untuk terbabit sama komen di dalam isu-isu tersebut atau kita membacanya Ustaz. Kadang-kadang manusia ni dia yang mencipta kontroversi tu. Apa pula di pihak dia Ustaz? Dosanya kan. Itu saja soalan Kak Iyad Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang bagus Ustaz. Jadi soalan yang cantik. Jadi hari ini memang benda ni isu semasa lah. Betul. Maksudnya kita suka komen. Jadi kalau tak komen
macam tak tegur, lebih baik kita doakan dia, kata tegur masing-masing. Yang kedua, ada figura-figura yang sengaja untuk mencipta kontroversi untuk meraih keuntungan. Bagaimana Ustaz? Silakan. Ada dua persoalan lah. Satu, individu tu sendiri. Ustaz sendiri mungkin dalam IG ke dalam Facebook, kita tidak menyelah sangatlah. Lalu tu sebagai nak mengikuti arus peredaran zaman saja. Kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Sebab kita daripada dulu lagi, daripada tak ada benda-benda yang kelakar macam tu, yang boleh mendatangkan banyak benda, lebih banyak kebaikannya banyak, tapi keburukan juga banyak. Pertama sekali individu. Contoh dalam Facebook lah, dia tulis apa? Lebih baik aku sendirian daripada aku bersama denganmu. Seorang isteri, dia tulis dalam status dia, lebih baik aku sendirian daripada aku hidup denganmu, sebagai contoh. Mana kita tahu ketika itu dia ada masalah dengan suami dia. Ada masalah. Bagi orang yang empati, simpati dan sebagainya, dia akan bagi nasihat yang baik. Itu mungkin dugaan dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang cuba mengambil kesempatan, maka dia cuba tarik seorang perempuan ini keluar daripada rumah untuk nasihat bersama, berdua, dan akhirnya akan melakukan perbuatan yang sumbang dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia sendiri, individu itu sendiri yang mewar-warkan atau mengekspos dirinya dalam keadaan demikian, menyebabkan hantu-hantu itu mengambil peluang, hantu in bracket, mengambil peluang di atas kelemahan orang lain. Itu satu hal. Yang kedua, iaitu mengenai netizen. Kalau sekarang ni orang sebut jabatan netizen paling hebat sekali. Dia boleh pergi merata-rata. Jadi kita cari ketua dia pun tak jumpa netizen. Itu pandangan dia masing-masing. Dalam satu-satu isu, maka dia kata tu ada kes, kata berdoa sajalah. Ada benda yang kita boleh berdoa saja, ada benda yang perlu kita tegur. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa illam yastati' fa bi lisanihi. Wa illam yastati' fa bi qalbi. Itu doa tu. Nabi SAW pesan kepada kita, sesiapa jua di kalangan kamu, tak kira man, ustaz, ustazah, mungkin kru-kru yang ada, ibu ayah yang ada kuasa, yang tengok depan kamu ada kemungkaran, falyughayyir, maka ubahlah. Falyughayyir kalau dalam bahasa grammarnya ialah itu, bahasa Arab ni panggil fi'il mudhari' bersama dengan lam pula, maka jadi wajib. Falyughayyir maksudnya jadi wajib kepada kamu untuk menegurnya biadih, dengan kuasa, dengan tangan itu maksud dengan dengan kuasa yang kamu ada. Kalau kata kamu tak ada kuasa, fabilisan ni nasihat, adik, kakak duduk bawah, katalah ada bawah apartmen ni, kenapa ni 2-3 pagi, ini lelaki, awak perempuan, ni siapa ni abang awak ke? Tak, ini kawan apa nak bincang periksa besok. Takkan nak bincang periksa besok pukul 2 pagi di bawah bangunan, berdua-duaan. Itu dah kes khalwat sebagai contoh. Maka ubah dengan lisan. Sebab kita mungkin kita tak mampu nak pisahkan dia dan sebagainya, maka dengan lidah. Sama ada directly ataupun bagi tahu ketua blok ataupun JKK kampung ke apa benda peristiwa ni. Ataupun paling rendah sekali iaitu dengan hati. Hati itu benar, ya Allah, tolong jauhkan maksiat sebagai contoh. Maka semua sekali itu ada peranan dia. Tengok kepada baik kes. Kalau perlu kita nasihat directly. Kalau kita kata perlu dengan doa-doa. Sebab tu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwahlah, ajaklah mereka dengan hikmah. Hikmah itunya bukan dengan doa saja. Ada kadang-kadang kena lempang. Hikmah juga. Anak kita yang sukar bangkit subuh contohnya. Abang subuh bang. Bang subuh bang. Abang subuh. Dah pukul 6.30 tak nak bangun lagi. Kita habis balik surah, balik masjid, tengok tak bangkit juga sembahyang subuh. Maka ketika itu mungkin jirusan itu lebih baik. Mula-mula kita panggilan, kemudian jirusan. Saya ingat ni bonda saya, arwah bonda saya, kalau kejut tak bangun subuh, dia akan akhir sekali dia akan bawa air panas tau. Air panas tu tidaklah menyakitkan, tapi air panas. Dia cakap dia daripada jauh, mu nak air panas kau? Dia kata, bahasa Kelantan mu nak kena air panas ke? Nak kena simbah ke? Dia pun datang, tak ada sampai lagi dah nampak kelibak tu dah. Celapuk tu kat perigi. Masa tu perigi tak ada paip-paip kan. Maksudnya situ ada kadangnya dengan doa, ada kadangnya dengan perbuatan. Jadi dalam bab
satu benda yang kita tengok itu yang perlu kita ubah, yang perlu kita nasihat, yang perlu kita doakan. Sebab nanti kita kata nanti orang kata aku ni nak jaga tepi kain kau. Memang betul. Islam ini ialah jaga tepi kain orang supaya kain kita yang bersih tidak dikotori oleh kain orang yang kotor. Itu maksudnya. Sebab Islam ni ambil cakna kepada jiran, ambil cakna kepada sahabat, ambil cakna dan sebagainya. Itulah Islam. Jadi ud'u ila sabili rabbil hikmah tadi ialah dengan wakil yang berlaku. Kalau perlu nasihat, kalau perlu marah-marah, kalau perlu doa-doalah. Itulah kaedah Islam yang diajar, SOP untuk kita nasihat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, yang kedua tadi tu, sekiranya ada figura-figura yang sengaja mencipta, akhirnya menyebabkan kita ni terkeluar kata-kata pelik-pelik kepada jadi, dia. Kepada dia lah nak jadi charity dan sebagainya. Yang Ustaz sebut awal tadi. Jadi dia sendiri yang bertanggungjawab. Dia sendiri bertanggungjawab lah Ustaz. Tapi kita nak berehat seketika Ustaz, boleh? Kita kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tajulah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi sebelum kita berehat, kita tanya soalan sikit pada Ustaz mengenai macam mana Ustaz kita nak mengelak daripada terjebak dengan perkara-perkara yang dibuat oleh setengah orang menyebabkan kita nak komen dia dengan sengaja. Macam mana Ustaz? Nasihat sikit. Maknanya status yang dibuat tu jadi sensasi. Kita pun rasa nak ambil tempat lah. Nak komen dan sebagainya. Nak ambil tempat je. Rasa-rasa nak komen lah. Yang pertama sekali bagi handphone tu kat Ustaz. Baru tak dapat nak komen. Okey, macam ni. Nabi SAW menyebut kepada kita, min husnil Islam, seorang Islam tu daripada kebaikannya ialah antarkihi ma la ya'ni. Tinggal apa yang tak ada kena mengena, yang tidak ada faedah dalam hidup dia. Maksudnya kalau benda tu tak ada faedah, tarkih, tinggal. Itulah keelokan seorang Islam itu. Min husni. Ada riwayat kata min husni. Hasad. Ada riwayat kata husni. Hasinun. Keelokan. Kalau sana itu husun ni maknanya penjagaan. Daripada sebaik-baik penjagaan seorang Islam, meninggalkan apa yang tidak ada kena mengena dengan dia. Dalam riwayat ini kata min husni. Huruf sin bukan huruf sad. Ini disebabkan ketika periwayatan itu segi dengarnya bunyi macam sad, bunyi macam sin, tapi maknanya hampir sama. Maknanya daripada keelokan Islam seorang itu tarkihi ma la ya'ni. Mana dia meninggalkan apa yang tak ada kena mengena. Jadi kita tengoklah, kalau katalah kita ni suka tengok Facebook ke apa, Insta tengok, tak ada kena mengena. Kalau aku komen ataupun aku bagi pandangan ini menyebabkan lebih besar lagi bahan dia dan sebagainya, jangan. Tapi sekiranya aku bagi pandangan ini pandangan yang baik, sebagai contoh seorang itu yang menceritakan buruk orang lain, mengumpat, sedangkan mengumpat teruk mengumpat ni, Nabi SAW menyebut iyyakum wal ghibah, jauhilah kamu akan umpat-umpat ini, kerana fa innal ghibah asyaddu minal zina, bukan minal qatl. Tadi ayat Quran kata qatl, ini asyaddu minal zina. Sahabat kata, ya Rasulullah, bagaimana mengumpat ini lebih teruk daripada berzina? Jadi kita nampak zina tu teruk. Tapi rupanya mengumpat ni, kita nak ambil bahagian ni, nak inquiry ke, nak tambah ke apa. Sebab apa? Sebab seorang yang zina itu, bila dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ampunkan dia. Tetapi seorang yang ghib ataupun seorang yang mengumpat, kata orang, la yaghfiru dzunubahu, tidak akan ampun dosanya melainkan hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Kalau saya kata kat man, maka sehingga man itu memaafkan. Tu rukun yang keempat lah, rukun taubat tadi. Kalau man tak maafkan, maka saya akan di akhirat, sampai akhirat saya akan terhutang dengan man kerana saya mengumpat tadi. Jadi peluang kita yang ada ketika mana kita nak komen orang, tengok dia. Tengok macam mana, iaitu jangan mendatangkan mudarat kepada dia dan mudarat pada diri kita. Sebaliknya, nasihatlah nasihat yang baik, pandangan-pandangan yang baik,
dengan hikmah tadi. Kita boleh ambil bahagian kalau kita nak nasihat dan sebagainya. Mungkin di kalangan kawan-kawan kita, mungkin kalangan kenalan kita dalam Facebook dan sebagainya. Kita bagi tahu dah itu dengan bentuk nasihat yang sebaik-baiknya dan sewajarnya. Kalau boleh kita kata, yang ni kalau aku tak berani nak komen, jangan komen. Jangan kita masuk dalam kancah orang yang sedang orang kata dalam orang bermain dengan lumpur, maka kamu akan terlumpur juga. Kalau bermain dengan najis, kamu juga akan ternajis kerana kita cuba untuk berada dalam sebahagian daripada mereka. Wallahu a'lam. Saya suka kata-kata ustaz tadi tu. Kalau tak nak kotor, jangan bermain dengan lumpur. Kalau main dengan lumpur, pasti akan terkena lumpur. Itu nak kena ingat tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Jura Azlin Sofian. Kerana mulut badan binasa, ungkapan itu sering dikaitkan dengan umpatan, kejian, cacian dan lain-lain. Adakah dengan memakan benda yang haram juga merupakan punca kepada masalah ini? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Tadi kita selalu cakap daripada mulut badan binasa. Tapi adakah punca mulut ni makan benda yang tidak sepatutnya pun menyebabkan kita masuk neraka Ustaz? Silakan. Mana punca kita jadi jahat mulut tu? Punca makan. Betul. Salah satunya kenapa kita jadi nakal sangat mulut kita, degil sangat dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain dan tidak bukan kerana rezeki yang haram ataupun yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mungkin tidak ada halalan tapi tidak ada tayyibah. Sebab tu makanan sebut tu halalan tayyibah, halal lagi baik. Kalau halal lagi tak baik, tak guna. Halal, air itu halal tapi tak baik bagi kita, iaitu air gula sebagai contoh, ataupun masin bagi orang yang ada penyakit dan sebagainya. Mana halal tapi tidak baik bagi dia, maka kita cari yang halal lagi baik. Jadi dalam bab ini pemakanan wajib dijaga. Sebab Nabi SAW menyebut kepada kita, iaitu kullu lahmin nabatat min haram fannaru awla bihi. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber rezeki yang haram, maka api neraka lah yang layak untuk membaham daging berkenaan sehingga habis, barulah dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mana terpaksa lalu proses kenerakaan dulu, proses kenerakaan dengan api dibakar, disalah, di BBQ kan, hilang semua tu. Badalna juludan akhar, nyala hangus kulit itu, Allah gantikan kulit baru supaya kamu rasa akan azab kan. Allah. Sebab itu kamu akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa insan manusia jagat ini daripada neraka ke syurga. Boleh buat rimitan atau meringankan daripada 10,000 tahun mungkin 5,000 tahun, ataupun daripada kekal hingga tidak kekal dalam neraka, bawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jaga makan kita, jaga minum kita, jaga pekerjaan kita. Jangan sampai dia jadi sumber yang haram. Kerjanya halal, kerja halal bukan mencuri, tapi dalam waktu yang sama di sana kita melakukan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka harta ataupun pendapatan kita ada campur aduk di antara halal dan juga yang haram, maka dia namakan harta yang syubhah. Maka syubhah itu kita elakkan. Jangan kita terlibat ataupun berkait dengan harta-harta yang syubhat begini, kerana dia akan menyebabkan kita akan melakukan perkara yang lebih teruk, lebih dahsyat lagi. Kerana daging kita itu ada daging-daging yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tu. Tuan-tuan bapa mati Allah sekalian, carilah perkara yang halal dan juga baik. Jadi insya-Allah kita akan tamat di TV3 dan juga kita akan sambung perbincangan kita di TV9 mengenai topik kita yang sama, iaitu topik kerana mulut. Jadi terus setia dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi ini kita bersama lagi dengan Kapten Maritim Al-Fadhil Ustaz Nik Kamaruddin Yunuh
ataupun Ustaz Niki. Terima kasih buat penonton-penonton yang masih lagi kekal dengan Tanyalah Ustaz daripada awal kita bersiaran sehinggalah ke saat ini. Jadi insya-Allah berbaki lagi setengah jam, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita di talian dan juga tertera di kaca TV dan juga di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah kita nak ambil soalan daripada Facebook, daripada Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah apabila kita membaca kerana mulut, mindset kita sering beranggapan negatif, sedangkan ada banyak juga perkara-perkara positif yang disebabkan oleh mulut, sebagai contoh memberi kata-kata semangat dan menyampaikan ilmu. Mohon pendapat Ustaz. Soalan yang bagus Ustaz. Kita selalu cakap bila kerana mulut je mesti negatif, dan banyak juga perkara positif. Pendapat Ustaz, silakan. Pepatah Melayu dah sebut macam tu, Intan. Kerana mulut badan binasa. Oleh kerana dah terbiasa, maka sebut kerana mulut, maka kita akan nampak benda yang negatif. Baik, macam ni. Biar kita nampak yang negatif itu untuk kita hindarkan cepat-cepat. Supaya kerana mulut ini banyak benda yang keji itu yang sukar untuk kita tinggalkan. Sebab tu saya kata tadi, bertakwa itu ialah buat yang daripada atas, tinggalkan yang dilarang. Ramai orang boleh sembahyang, ramai orang boleh puasa, ramai orang boleh zakat dan sebagainya. Tapi tak ramai orang boleh tinggal membawang. Tak ramai orang boleh tinggal dosa hujung jari. Tak ramai orang boleh tinggal mengumpat ngeji. Tak ramai yang boleh tinggal ngadu domba dan sebagainya. Sebab itu bila sebut saja kerana mulut, orang akan nampak benda yang negatif. Itu sebab dia. Sebenarnya kerana mulut juga itu yang menghasilkan. Sebab tu daripada awal saya katakan tadi, mulut ni ada dua. Satu mulut yang mendatangkan taat, satu mulut yang mendatangkan maksiat. Jadi yang dikehendaki oleh kita ni adalah mulut yang mendatangkan taat ataupun mendatangkan manfaat. Jadi macam persoalan tadi, mana kita menyampaikan ilmu, macam kita sedang 2 jam bersiaran dan sebagainya, itu sebagai kata-kata ataupun yang beri manfaat. Nah itu memang mulut, kerana mulut juga mulut yang mendatangkan manfaat, mulut yang menasihatkan orang dan sebagainya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah, akan tenang jiwa kamu. Dan bila tenang, jiwa itu ke syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang itu, nak datangkan jiwa yang tenang itu ala bizikrillah. Ada orang ingat Allah, tapi waktu yang sama ada maksiat. Sebab itu jaga-jaga mulut. Mulut dah zikir kepada Allah, pagi tadi baca Quran, sekarang baca hadis dan sebagainya. Tapi waktu yang sama kejap lagi membawang dalam grup dia, dalam grup WhatsApp dia. Macam mana Ustaz Nik dengan Hilman tadi? Alah. Yang biasalah, duk cakap kecek Kelantan dia tu lah. Contoh. Maknanya kita dah buat maksiat lain pula. Sebab itu bila sebut kerana mulut, agak orang nampak yang negatif. Maka kita ubah minda supaya kita sebut kerana mulut itu mendatangkan hasil yang baik dengan nasihat orang dan sebagainya. Sebab itu daripada kesempurnaan iman itu ialah seorang itu dikira beriman apabila ia falyaqul khairan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik sahaja ataupun diam itu lebih baik bagi dia. Sebab itu Nabi SAW kata duduk diamlah kalau tak ada apa benda. Sebab dengan diam itu menjadi penghalang syaitan daripada untuk menggoda manusia. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyebut, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubahu, wa man kathurat dhunubahu fannaru awla bihi. Siapa yang banyak cakapnya yang sia-sia, yang sia-sia kakak yang sia-sia, maka banyaklah salahnya. Apabila banyak salahnya, banyaklah dosanya. Apabila banyak dosanya, nerakalah tempatnya. Jadi kerana itu, kita jaga-jaga. Kerana mulut boleh membinasakan kita. Kerana mulut juga boleh mensyurgakan kita, insya-Allah.
mulut boleh bagi manfaat, mulut juga boleh bagi mudarat. Itu dua perkara. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita nak ambil lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, jika kita bercakap sesuatu dan ada orang yang terkesan dengan kata-kata yang keluar daripada mulut kita, walaupun kita tidak berniat untuk peli atau tujukan kepada sesiapa, adakah kita tetap berdosa, Ustaz? Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Adakah pepatah ini sesuai digunakan zaman sekarang? Mohon pandangan Ustaz. Soalan bagus, Ustaz. Kadang-kadang kita cakap, kita tak ada niat untuk peli seseorang ataupun nak cakap kepada seseorang. Tapi seseorang itu terasa. Adakah dia termasuk dalam kejian mulut yang jahat ini? Silakan Ustaz. Okey. Kita masak man, kalau kita masak, Ustaz suka masak, sebut masak lah. Kita masak, kita pun masukkan garam. Kita masukkan garam, masukkan perasa, dan orang Kelantan ni tak lari lah, dia masukkan gula. Nak maniskan sikit kan. Kita masuk dalam satu periuk untuk masak kari dan sebagainya. Tiba-tiba datang orang lain, orang daripada negeri lain sebagai contohnya, dia pun makan. Apa benda lah? Masak manis. Contoh kan. Aku tak niat untuk kau sebenarnya. Sebenarnya aku buat tu untuk aku dan ahli keluarga aku. Kebetulan kau datang, yang kau terasa tu pasal apa? Contoh macam itulah. Maksudnya, kenapa kau nak terasa dengan manis sedangkan kau tahu dah ini masakan orang Kelantan memang manis. Tak lari dah. Memang macam tu kaedah dia. Maka kita dalam mengeluarkan, macam kita bercakap ni, kita bercakap, tanyalah ustaz. Mungkin ada di kalangan kata, ini nak perli aku ni. Nak perli aku lah sebut pasal aurat, sebut. Ini nak perli aku. No, qulil haq walau kana marran. Kita kata yang benar saja. Sebab kami semua sayang kamu. Kami sayang kamu, maka sebab itulah kami bicara hal kamu. Bincang ini ialah bukan kita kata atas nama ni, tapi secara umum, ya sebab Allah perintahkan supaya kami sampaikan. Nabi dengan kalamnya menyebut kepada kita supaya kita menyampaikan daripadaku walau satu ayat balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku, kata Nabi SAW, walaupun sepotong ayat. Jadi sepotong ayat yang kita sampaikan itu mungkin dalam khalayak ramai ada orang yang terasa. Dan orang yang terasa itu alhamdulillah. Kalau seorang itu makan cabai, makan lada, makan cili tak rasa pedas, ada masalah. Tapi kalau dia makan cabai, makan lada, kita panggil lada, makan cili dia rasa pedas, alhamdulillah. Mana deria mulut engkau itu kamu belum dikowitkan lagi. Mana orang covid tak rasa kan? Covid tak rasa. Jadi kalau kamu rasa pedas itu maknanya kamu selamat daripada sang covid. Jadi kita cakap yang benar. Cumanya mungkin orang terasa tu kita bukan niat untuk dia. Kalau kita niat untuk memang nak perli dia dengan sebab nak mengajar dia cara perlian, tak ada masalah. Tapi kalau dia terasa adakah berdosa tadi? Tak berdosa, sebab kita nak bagi tahu yang sebenar, hukum dia. Sebab kita sayang dia. Kita bersahabat, berkawan ni jangan dunia saja. Saya kenal man bukan dunia. Saya nak kru-kru abang-abang, ayah-ayah di sana bukan dunia saja. Tapi kita nak di akhirat nanti sama-sama kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kehidupan kita antara syurga dengan neraka. Yang lain semua tidak kekal. Benar. Kita daripada perut ibu, daripada tak ada, masuk dalam perut ibu 9 bulan 10 hari lahir, kemudian kita hidup sekejap, lepas kita akan mati. Kita akan beralih ke alam barzakh, alam kubur. Alam kubur pun tak kekal man. Alam kubur hanya seketika saja. Balik ke mahsyar, sangkakala yang kedua, bangkit semula berada pada mahsyar, dikira hisab perbuatan amal kita, kebajikan ataupun keburukan. Kemudian musnahnya mahsyar itu, naik sirat, kita naik ke sirat, sirat akan musnah. Yang kekal hanyalah neraka ataupun syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya nak semua sekali yang kenal kita, yang tanyalah ustaz dia, tanyalah ustaz sama ada dia muslim atau tidak muslim, kita nak dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya tiket ke syurga itu ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintar mana pun man, hebat mana pun man, tapi man tidak daftar sebagai mahasiswi di mana-mana universiti, maka man tidak dikira sebagai siswa atau siswa walaupun bijak, akal, otak lebih daripada profesor. Mesti berdaftar dulu sebagai ahli ataupun sebagai pelajar di mana-mana universiti. Itu tiket kebijaksanaan, kepintaran itu diiktiraf oleh universiti ataupun mana-mana institusi. Itu contoh dia. Maka sahabat-sahabatku di luar sana, ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kembali kepada dia nanti suatu hari nanti. Sebab itu kami sayang kamu, sebab itu kami adakan tanyalah ustaz untuk keluar kita daripada keliru. Biar tahu jangan keliru. Dengan itu
maka kita akan rasa tenang, rasa seronok untuk kita bersama di dunia dan juga di akhirat dan syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tu kita kena ada fikir risau tentang umat di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, yang Islam ataupun bukan Islam. Sama-sama kita nak bawa mereka kembali kepada Allah semula. Jadi insya-Allah kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincangan kita, kerana mulut. Jadi insya-Allah mungkin ada yang baru bersama kita pada pagi ini. Sekiranya nak tengok ulangan, boleh terus ke Facebook kami ataupun ke mana-mana media sosial TV3. Insya-Allah kita akan cari program Tanya Ustaz. Kita boleh lihat balik rakaman-rakaman yang sebelum ni, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita nak pergi ke Facebook daripada Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah status taubat seorang pendosa yang dalam hidupnya penuh dengan dosa ribah? Bagaimana pula sekiranya dia banyak menaruh syak wasangka tanpa bercakap terhadap orang sekeliling? Apatah lagi yang melibatkan orang awam dan sahabat handai. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Bagaimana Ustaz? Terlalu banyak melakukan dosa ribah. Dan bagaimana pula? Saya kira kat sini dua soalan. Satu lagi, dia banyak syak wasangka tapi tanpa bercakap. Silakan Ustaz. Okey. Ini dua ni ialah penyakit hati lah. Ribah ni, rib ni ialah menyebut keburukan di belakang, mengumpaklah rib supaya kita faham. Kita tak sebut ribah. Ribah ni apa? Ribah ni rib maksudnya gaib. Maknanya kita sebut keburukan orang di belakang. Contohnya saya sebut Iman mana? Iman sokok tinggi contoh. Contoh kan. Kita nampak macam biasa je, dia seronok tak apa. Ismail mana? Tu Ismail apa man tu lah, man yang janggut terjalin. Contoh dia. Maksudnya kita sebut rib itu di belakang. Itu maksudnya ialah mengumpat. Maka kalau hidup dia sepanjang masa tu mengumpat dia kerja dia, upak kata keji ke orang dan sebagainya, maka sedialah tempatnya dalam neraka. Itu inzar dulu. Maksudnya itu ialah balasannya, ribah itu ialah di neraka. Balasan clear. Tetapi sekiranya mereka ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima taubat. Allah terima taubat. Tetapi dosa dia dengan orang yang diumpat, hendaklah dia minta maaf, minta ampun dengan orang yang dia umpat. Sebab itu ketika kita biasanya hari raya kan, kosong-kosong. Biasa orang sebut macam itulah, kosong-kosong. Sebenarnya kosong-kosong boleh, tetapi tafsirkan kosong-kosong itu apa. Kosong-kosong ada 6 sama pun kosong-kosong. 3 sama, 3 seri, kosong-kosong juga kan. Mana kita kena tafsirkan kosong-kosong itu apa. Maksudnya aku minta maaf lah dengan engkau, mungkin sepanjang perkenalan kita aku ada mengumpat kata engkau, aku keji kutuk engkau dan sebagainya. Aku minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki, itu kesilapan dan kealpaan aku. Sebab itu pahala yang kita kumpul sekarang ni sebenarnya untuk bayar hutang kita di akhirat. Sebab kalau kita pergi ke London, kita pergi ke luar negara, kita akan ikut mata wang masing-masing. Bila kita pergi ke mahsyar, mata wang yang dipakai namanya as-sawab ataupun mata wang pahala. Maka pahala yang kita pungut itu ialah untuk bayar hutang. Orang datang seorang, Ustaz, kau dulu kau kata kat aku kan, Allah aku lupa dah. Nah, ambil. Bagi pahala kat dia, bagi pahala, bayar hutang, bayar. Berapa ramai orang yang minta hutang, pahala itu kita kena bagi. Sebab itu dalam satu hadis yang panjang, iaitu Rasulullah SAW bertanya, manil muflis? Siapa orang muflis? Orang muflis itu adalah orang yang tak ada duit, tak ada, sahabat kata macam itulah, panjang hadis dia. Kemudian Nabi kata, bukan orang yang tak ada duit itu saja dia muflis, tapi orang muflis itu ialah orang yang datang pada hari kiamat, dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia semua dia buat. Tetapi waktu yang sama dia syatama hadza wa qadhafa hadza, dia kata ke orang, dia tuduh orang ni, lempang orang ni, dia ambil darah orang ni, dia ambil orang ni, maka di hari kiamat dia akan jadi muflis sebab semua orang akan tagih hutangnya. Jadi yang mengumpat tadi, ribah tadi, perlu minta maaf dengan kawan-kawan dia yang dia perlu. Dia kena taubat, itu syarat taubatnya ialah kena minta maaf dengan kawan kita supaya kita dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi apa sambungan dia? Dia cakap dalam hati. Wasangka. Banyak wasangka dalam hati. Dalam hati juga. Bila wasangka dalam hati boleh bawa kepada zahir nanti. Sebab bila penyakit hati dia rasa syok atau dia tak kata mulut dia pun tengok kereta baru nampak ni. Ini maritim ni.
Rasuah dah. Dalam hati berkata-kata, itu juga boleh mendatangkan syak wasangka ini akan mendatangkan permusuhan, akan datang kebencian. Maka hilangkanlah. Kalau sebaik-baiknya bila kita syak wasangka macam tu, walaupun tak terkeluar, tak tertulis di WhatsApp dan sebagainya, tapi cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunkanlah isi hati aku ni, ya Allah. Jahat sangka kepada kawan aku, jiran aku sebelah. Tengok-tengok rupa-rupa dia dapat cabutan bertuah kereta itu, iaitu tanyalah ustaz di hujung tahun sebagai contoh. Sebagai contoh. Jangan buatlah, jangan buat. Kalau buat ustaz nak cabut juga. Kalau mana tahu dapat kereta kau kan. Contoh dia. Jadi jauhi akan syak wasangka, kerana syak wasangka itu boleh mendatangkan prasangka yang buruk, boleh mendatangkan fitnah, boleh menyebabkan nanti dia akan terkeluar kata-kata dia kepada orang yang terdekat. Kau tengok orang sebelah tu pakai kereta baru, mesti rasuah contoh. Ya kan? Oleh kerana itu, sadduz zara'i. Islam kata tahan daripada benda ini, daripada berlaku. Maka jaga hati baik-baik dengan zikrullah. Kerana dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat Allah, hati kita akan menjadi tenang, kita akan lari ataupun jauh daripada perkara-perkara yang keji hati, insya-Allah. Itu satu nasihat yang saya kira baik untuk saya dan juga kita semua, insya-Allah. Seterusnya kita nak ambil soalan daripada Facebook, daripada Daila Dila Rosa. Bagaimana jika sekian lama bersahabat tetapi salah seorang daripada mereka tidak menjaga mulut ataupun percakapan dan suka bercakap perihal orang lain dan lebih banyak berkata buruk dari yang baik-baik? Untuk menegur itu bukanlah mudah, risau sebelah pihak tidak dapat menerimanya dan terjejas persahabatannya. Jika dibiarkan pula, apalah ertinya sahabat? Mohon Ustaz berikan pandangan. Ini pun masalah Ustaz. Kadang-kadang sebagai seorang sahabat selalu cerita, jumpa kita nak gosip, Ya. Bila tegur terasa. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, hal macam ni, satu, yang pertama sekali, kalau tengok tajuk hari ni, kerana mulut, bawa kawan tu, tengok tanyalah ustaz. Kita tak payah nasihat. Cuma kita bawa dia, bawa kopi kat dia kan, buat nasi goreng, kata duduk minum kan, makan sekali kan, kawan baik. Aku seronok lah tengok apa ni Ustaz Niki tu. Jom kita tengok. Contoh. Aku seronok lah tengok Hilman si sokok tinggi tu. Contoh kan. Jadi maka dengan itu dia akan duduk sekali. Maka dia akan dengar nasihat itu tanpa rasa apa-apa. Dia akan dengar lah. Betul juga aku sebagai seorang sahabat. Benar. Kita nak bawa dia ke syurga juga, bukan di dunia saja kita berkawan dengan dia. Maka dalam arti kata lain, kalau kamu benar sayang kepada sahabat kamu, nasihatlah dia. Nasihat itu merupakan tanda kita sayang kat dia. Benar. Tapi kalau kita biarkan dia dalam lembah kehancuran, lembah kemusnahan, maknanya kita bukan sayang kat dia. Sebab itu bila orang faham agama ni, dia mudah man. Orang faham agama. Contoh cuti bila boleh rentah negeri dan sebagainya. Kadang-kadang sepupu sepapak lama tak jumpa, dia nak bersalam sebagai contoh. Tapi oleh kerana dia tahu bersalam itu antara sepupu dengan sepupu tidak dibenarkan dalam syariat. Maka dia pun sekarang okeylah, sebab sekarang dia pegang dada je kan. Lama tak nampak kau, maaf ya, tak boleh nak salam sekarang ni. Okeylah kan. Tapi musim yang dah boleh bersalam, dia Allah mesra gila. Dia mari salam dan sebagainya sebab dia tak faham. Tapi kalau dia faham, maka insya-Allah dia tak akan salah. Sebab dia tahu dah, setiap kali salah akan berterusan akan dosa. Sebab itu Nabi SAW menyebut, man aradallahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, maka Allah dia bagi faham dia agama. Bila dia faham agama, seorang jurutera faham agama, seorang mekanik faham agama, seorang yang tukang masak faham agama, maka dia akan buat urusan kerja dia mengikut agama, mengikut SOP agama. Seorang jurutera daerah untuk ukur jalan yang dibuat, jalan persekutuan atau jalan kampung, berapa inci kah jalan tar itu yang sebenarnya. Kata sepatutnya dia 6 inci, tiba-tiba yang dibuat oleh kontraktor hanyalah 3 inci. Tiba-tiba dia meluluskan dia. Kerana sebab-sebab keuangan dan sebagainya, orang bagi dia duit suapan, sogokan dan sebagainya, dia pun luluskan. 3 kali lalu lori 3 tan, dah terpenyek jalan itu, terperosok masuk ke bawah. Sebab apa? Sebab dia tak faqih agama dia. Dia tahu agama tapi belum faqih. Begitu juga mekanik. Dia akan, ini kereta apa ni? Teruk rosak ni. Ini dalam, kejap kita kira anggaran Padahal fuse je pun. Kita benak batu, kita tak faham. Okey bang, dalam 200 tak apalah bang. Dalam 2-3 cukup bang. 230 je. Walhafiu satu je.
Maksudnya kau tak fakih agama, kau tak faham, kau cuba menipu orang lain dengan mengauk keuntungan dan sebagainya. Sebab itu kalau Allah nak kita jadi baik, Allah bagi faham agama. Faham agama, fakih agama menyebabkan kita akan beramal dengan SOP agama. Bukan SOP yang ini saja, tapi SOP agama kita akan beramal, insya-Allah kita akan selamat menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bagus apa Ustaz kata kan tadi kita semua. Satu perkara yang kita kena ingat, agama untuk kita bawa, bukan untuk kita tinggalkan. Ke mana-mana kita bawa agama kita, insya-Allah. Daripada Muhammad Izzuddin daripada Facebook, bab kata pepatah kerana mulut badan binasa, kerana apakah formula atau petua terbaik untuk mengubati mulut yang celupa sesetengahnya dalam kalangan kita yang mempunyai sifat yang sedemikian? Mohon pencerahan Ustaz. Jadi Ustaz, antibiotik ni Ustaz, apa kepada mulut kita ni? Silakan Ustaz. Okey. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala menyebut yulfazu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tolong betul kan? Ma yalfazu apa yulfazu, tak terlupa yang tu. Apa jua yang kamu lafazkan, apa jua yang kamu lafazkan, min qaulin, daripada satu patah perkataan pun pasti ada raqibun wa atid. Raqibun atidun, iaitu penulis itu malaikat yang menulis. Kita ingat yang tu dulu. Maknanya kita cuba nak buat jangan, akan ditulis. Baik dan buruknya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pegang formula tu dulu supaya kita tak berkata melainkan yang benar-benar sahaja. Ingat yang tu. Bila kita ingat hukuman dia, maka kita akan susah. Macam orang, ada juga orang yang dah tahu dah hukuman gantung, mandatori dan sebagainya, dia tahu, tapi tak akan banyaklah. Tak akan banyak akan buat yang berani untuk mengedar darah sampai berkilo-kilo sebagainya. Ada, tapi tak ramai yang akan buat. Sebab apa? Sebab dia tahu hukuman dia. Maka begitu juga hukuman bagi mereka yang suka kata ke orang yang celupa dan sebagainya tadi. Sebab itu dalam kata-kata tu ingat baik, kerana mulut badan binasa ini ada dua. Kerana mulut badan binasa, kita nampak kerana mulut badan binasa. Binasa dunia ini mungkin kerana mulut kita menyebabkan kita putus hubungan. Mungkin kerana mulut kita dengan jiran itu tidak baik dan sebagainya. Rugi kita kalau kita tak baik dengan jiran ni sebenarnya. Sebab kalau dia musim durian, dia bawa durian sebagai contoh. Dia bawa je. Tapi kita dengan dia ni jauh. Kalau jauh, bukan nak ni, dia kalau dia buat masuk bubur tak baik kat kita. Tapi kalau kita baik dengan dia, belum masuk bubur pun dia hangkat dah. Ustaz, Ustaz ni ada durian saya beli tadi. Ada RM80 sekilo ni. Ada lah 4-5 biji. Ambil Ustaz sebiji. Nak rasa? Tak apalah, durian mahal tu. Tak tahu Ustaz. Sebab apa? Sebab kita baik. Maka begitu juga kalau kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kecil Allah ampunkan begitu je. Sebab kita baik dengan Allah Taala. Kita rapat dengan Allah Taala. Maka dosa-dosa kecil itu terhapus dengan ambil air sembahyang. Dengan sedekah kecil-kecilan akan hapus. Sebab apa? Sebab kita baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mulut tadi, badan binasa, dunia pun dah binasa, akhirat nanti akan binasa juga kerana mulut kita. Jadi oleh kerana itu kita ingat peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai keburukan daripada orang yang berdusta dan sebagainya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la yadkhulunal jannata nammam. Tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba. Itu nak menceritakan bahasa mulut ini menyebabkan tak boleh masuk syurga, terhalang kita ke syurga. Maka kita ingat inzar peringatan ini. Dan yang keduanya kita ingat kelebihan pada mulut. Siapa yang menjaga mulutnya, maka dia akan ke syurga Allah. Siapa yang sentiasa zikir kepada Allah, maka hatinya menjadi tenang itu akan bawa ke syurga. Maka kita ingat mana yang datang keburukan kepada kita dunia dan akhirat, maka kita akan jadi takut untuk buat. Sebab itu dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali menyebut tanda alamatul khaufun ilallah, tanda kamu takut kepada Allah terzahir pada lidah kamu. Kamu tegah daripada mulut, daripada mengumpat, keji, kata, fitnah dan sebagainya. Sebaliknya lidah kamu itu sentiasa zikrullah, baca Quran, nasihat orang dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita semua jaga lisan kita, jaga lidah kita, insya-Allah selamat dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Itu pesanan untuk kita semua, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Saya pun nasihat diri saya
juga untuk kita perbaiki diri kita hari ini, dapat ilmu, kita bertambah. Jadi insya-Allah Ustaz, kita dah sampai ke penghujung Ustaz. Mungkin kita dengan sedikit doa ringkas bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Sami' wa ya Basir. Ya Allah yang Maha mendengar, ya Allah yang Maha melihat, ya Allah yang Maha mengetahui. Ya Allah, Engkau dengar, Engkau lihat kami bertikar dan saat ini ya Allah kami berada di taman syurga-Mu ya Allah, dalam majlis ilmi ini ya Allah, dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru ya Allah. Ya Allah, tolong jagalah mulut-mulut kami ya Allah. Tolong jagalah hati-hati kami ya Allah. Jagalah mulut kami daripada menyatakan benda-benda yang tidak sepatutnya kami katakan, sebaliknya ya Allah. Lancar lidah kami ya Allah untuk sentiasa menyebut nama-Mu ya Allah, sentiasa berselawat kepada kekasih-Mu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon juga dan saat ini ya Allah, lindung kami semua ya Allah, anak isteri kami, keluarga kami, negeri negara kami ya Allah, daripada wabak yang menimpa ya Allah, daripada COVID yang melanda ya Allah, penyakit gila, penyakit sopak, penyakit kusta ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum fatabal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas ilmu yang diberikan kepada saya dan juga kita semua pada pagi ini. Jadi insya-Allah esok jangan lupa bersama dengan Dai Aiman dan juga Datuk Dr. Zahazan Muhammad dengan tajuk ujian penghapus dosa. Jadi insya-Allah saya dan Al-Fadhil Ustaz mengundurkan diri, memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang kami berbicara langsung terlebih bicara tergurau, terkasar sebagainya. Yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.